Saya tak ada apa yang tadi katakan. Hanya saya nak mentegaskan di sini, Datuk Rahman telah bercakap tentang kita punya roadmap. Saya telah berbincang dengan Ahli Tata Kuasa supaya selepas tuntutan kita kepada tentang pencen, masalah pencen ni, apa yang saya ucapkan pagi tadi ialah tentang roadmap kita. Saya bukan apa, sebenarnya saya kecewa dengan sistem-sistem yang ada di dalam kerajaan untuk veteran. Dia tidak berjalan. Kita ada perhebat, ya. Yang pertama sekali perhebat. Yang kedua ialah JEF ataupun Jabatan Hal Ehwal Veteran, ya. Saya akui Jabatan Hal Ehwal Veteran telah membuat kerja yang kuat, tetapi mereka berdasarkan kepada undang-undang. Undang-undang kadang-kadang menghadkan mereka untuk melakukan sesuatu. Jadi kita ni veteran ni makin sehari makin bertambah. Jumlah veteran sekarang ini ialah 300,000 orang lebih, ya. Kalau dengan spouse ataupun dengan suami atau isteri, kita dah double. Itu dah jadi 600,000. Dengan anak-anak yang dah dewasa semua dan saudara mara yang duduk tanggungan dan sebagainya, kita anggarkan kekuatan kita sekarang ni adalah lebih kurang 2 juta, ya. Kalau kita bersatu, kalau veteran bersatu dengan angka 2 juta ini, kita amat kuat. Dan kita bukan nak jadi parti politik, tetapi kita boleh membangunkan negara ni. Kerana di dalam angkatan tentera ialah dia self-sustain. Dalam tentera kita apa saja, kita ada doktor, kita ada engineer, kita ada pilot, kita ada pentadbir, kita ada accountant, semua kita ada. Kita boleh buat. Tetapi oleh kerana kita berpecah, oleh kerana dengan akta veteran ni kita berpecah, maka nasib kita ni, kita hanya seperti macam orang tengok kita ni sebagai peminta sedekah. Setiap tahun kita ada tabung pahlawan, meminta veteran bawa kotak pergi kat kedai, pergi minta derma. Saya tak suka tengok itu. Kita bukan peminta sedekah. Kita ada ilmu, kita ada benda yang kita boleh buat. Dan sekarang saya telah bercakap tentang food technology atau ni food industry ni 10 tahun yang lepas, supaya diberi tanah kepada angkatan tentera. Mereka tak tanah pertanian, diberi tanah supaya tanah ini dapat kita usahakan secara selektif. Masalah ayam, kita boleh train orang bela ayam. Katakanlah di kampung pun, kalau satu kampung tu ada 2,000 rumah, satu orang bela 100 ekor, kan? Kalau ada 10,000 kampung dalam Malaysia ni, mana ada masalah ayam? Iaitu kata makan ayam, tak perlu kita import makan ayam. Veteran boleh buat makan ayam, ya. Benda macam ini kita nak sekarang ni. Alhamdulillah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun dah mengumumkan dia kurangkan AP. Dan AP inilah yang membuat kita kekurangan segala-galanya. Semasa saya mengajar di Universiti Pertahanan dulu, saya mengajar disaster management. Saya buat kajian tentang makanan di dalam negara kita ni. Sekiranya kita berperang, makanan yang boleh bertahan di negara ni adalah hanya 5 hari saja, ya. Lepas itu rakyat akan kubulur. Pasal apa? Pasal semua kita import. You tahu tak, kalau saya cakap kubis yang you makan tu, sayur kubis you makan tu pun import. Semua ada AP. AP ni dia bagi kepada orang-orang tertentu, untuk dia nak mengkayakan orang tertentu. Jadi kita tak boleh. Kenapa kerajaan tidak gunakan? Kalau kita tengok tanah terbiar di negara ni, bersepah-sepah tanah berterbiar. Kenapa kita tidak? Di Singapura je tengok sekarang, di bandar boleh tanam sayur. Dia tak ada tanah terbiar, dia buat agriculture. Kita boleh buat agriculture yang lebih. Bila saya sebut agriculture, bukan kita dengan cangkul dengan parang. Saya bercakap tentang modern agriculture. Kita kena ada secara yang lebih sistematik dan sistem ini, supaya satu hari nanti itu tentang food industry. Saya banyak dalam food industry ni, dan saya mahukan veteran ni bukan setakat tanam dan jual, tak ada orang nak beli. Kita tanam, kita membeli, kita distribute, kita menjual, kita retail dan kita ekspor. Kita boleh lagi ekspor. Jadi benda ni macam-macam, ayam, daging, ikan, dan
Saya lihat kita ni adalah satu negara maritim. Pandang kiri laut, pandang kanan laut, pandang atas laut, pandang bawah laut. Tapi industri laut dalam kita kosong. Kita ada laut dalam tapi kapal kecil. Saya cakap laut dalam ni adalah lebih besar. Macam dia tangkap orang, dia tengok dalam TV tangkap tuna dan sebagainya. Negara kita besar, laut kita besar, tapi kita hanya pesisiran pantai saja. Orang kalau kita tengok di Taiwan, ni nelayan-nelayan yang bulan-bulan tergujuh ni, dia cari makan susah. Kita buat macam Taiwan, pergi ke laut sana buat sangkar, bela ikan dalam sangkar. Dapat mana? Di darat yang tak nak duduk kat laut, duduk darat. Kita ada kepakaran, kita ada Navy. Macam Datuk ni daripada TLDM, dia boleh buat kapal urusan daripada laut dan semua kita boleh buat. Macam-macam lagi kita boleh buat. Saya tak boleh nak, kalau saya nak listkan macam-macam, boleh bayangkan. Dalam food industry ni patutnya kita, asalnya kita, negara kita adalah negara pertanian. Kalau kita tengok sejarah, orang selalu lupa sejarah. Sejarah kita apabila kita masuk kepada industri, kita lupakan pertanian. Kalau di Kedah sana dulu, masa saya sekolah rendah di Kedah, Alustar, dulu saya kecil-kecil terbih burung, naik gerek pergi terbih burung. Kalau tengok mata jauh memandang sawah padi. Sekarang saya pergi ke Kedah, saya terkejut. Alustar, tengah-tengah sawah padi ada shopping komplek. Itu pada kita tak ada. Dan sawah-sawah ni pun dah ada tokeh-tokeh dia. Orang lain pula yang mengurus. Orang Melayu kita pun dah tak ada buat sawah lagi dah. Semua nak hidup senang. Tapi kita inilah yang saya heran. Tetapi veteran kita ni muda-muda. Yang semuda-muda 39 tahun kan. Yang dah berhenti, yang pencen 21 tahun, yang semuda-mudanya 39 tahun. Masih kuat, masih boleh buat kerja. Dan kita ada pakar-pakar lain yang boleh membantu. Dan bukan saya bila veteran buat ni kita ketepikan orang awam. Kita anak-anak dan orang-orang awam lain ni boleh bersatu dengan kita. Kita joint venture, kita bangunkan negara ni. Yang pertama, makan. Kalau kita tak cukup makan, kita tak pergi mana. You bawa negara macam mana, makanan adalah penting. Sekarang apa yang berlaku di Rusia, Ukraine dan sebagainya, kita beli gandum. Tak lama lagi kalau gandum dia tak keluarkan gandum, kita roti tak makan roti dah sekarang. Tapi kalau dulu tak apa, orang tak makan roti. Sekarang ni kita kena makan roti. Pagi-pagi makan breakfast mesti ada roti. Kalau gandum tak ada, nak beli roti ni mana? Ya? Sekarang stok kita masih ada. Kita ada. Tak lama lagi habis stok kita. Mana kita nak cari? Kita tak tanam gandum. Beras pun tak cukup. Beras kita import. Kita tuan-tuan, saya nak beritahu, tengok nelayan dekat Tok Bali. Saya pergi kaji dah, Tok Bali, Kuantan semua. Syarikat tu kebanyakannya semua Singapura punya. Kenapa? Kita mana? Kita makan ikan pasar, ikan fresh, kita kata pergi pasar borong. Itu ikan dah 4 bulan, 5 bulan tangkap, masuk dalam peti ais. Tangkap di mana? Di Indonesia. Kita import Indonesia, Vietnam, Thailand. Ini negara kita bawa, kita makan. Kenapa kita tak boleh buat sendiri? Ini veteran yang saya nakkan, veteran boleh buat benda ni. Dan saya cukup kecewa dengan Perhebat. Saya nak beritahu kepada Kementerian Pertahanan, kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan yang menjaga LTAT, kalau tak boleh nak membuat Perhebat itu untuk menghebatkan veteran, serah dekat kita. Kita jalankan. Jangan bubuk orang yang tak tahu apa. Bukan saya nak merendahkan orang. Dia dilantik. Dia dulu tok guru dalam angkatan tentera. Duduk jaga Perhebat, nak jaga kebajikan hebat. Bukan orang dia. Kalau nak bubuh dia jadi mufti mungkinlah. Saya setuju. Tapi bukan duduk di Perhebat. Duduk di Perhebat ini kita nak membangunkan. Tunjukkan kepada saya cabar kepada Perhebat, tunjuk kepada saya satu orang veteran yang berjaya jadi jutawan disebabkan dalam Perhebat. Tidak ada. Jutawan orang yang senang, yang maju dalam veteran ini adalah usaha mereka sendiri.